Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dada. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Hampir 270 penerbangan masuk dan keluar dari Manila dibatalkan semalam. Ini berikutan isu teknikal dan gangguan bekalan elektrik yang dilaporkan di lapangan terbang antarabangsa Ninoy Aquino. Pihak berkuasa lapangan terbang berkenaan menerusi catatan di Facebook pada pukul 12.15 tengah malam memaklumkan beberapa jadual penerbangan mungkin akan diubah pada bila-bila masa. Dalam kenyataan seterusnya, pihak berkuasa lapangan terbang antarabangsa Manila menyatakan penerbangan dari ibu kota Manila ditangguhkan akibat isu teknikal yang melibatkan sistem pengurusan trafik udara. Ini menyebabkan pihak berkuasa penerbangan Filipina menghentikan semua penerbangan sebelum sistem kembali pulih secara berperingkat pukul 4 petang. Perancis mula menyaring pengembara dari China bagi mengesan varian berisiko COVID-19 malam. Menteri Kesihatan François Braun menjelaskan saringan semasa ketibaan itu bukan untuk menghalang rakyat China memasuki negara itu, tetapi lebih kepada kawalan saintifik yang akan membolehkan varian yang berbeza disemak dengan lebih tepat. Pengembara China yang telah tiba perlu memakai pelitup muka dan bersedia untuk menjalani ujian saringan yang dijalankan secara rawak. Croatia memasuki tahun 2023 dengan bertukar kepada mata wang euro dan memasuki zon tanpa sempadan Eropah. Perdana Menteri Andrej Plenković menyifatkan kedua-duanya sebagai detik bersejarah buat negara tersebut yang menyertai kesatuan Eropah hampir sedekad lalu. Menjelang tengah malam tahun baharu, negara Balkan itu mengucapkan selamat tinggal kepada mata wang kuna dan menjadi anggota ke-20 zon euro. Ia juga menjadi negara anggota ke-27 menyertai zon bebas pasport Schengen yang membolehkan lebih 400 juta orang bergerak bebas dalam kalangan negara anggota. Ukraine menembak jatuh 45 drone Rusia pada malam ambang Tahun Baharu dan Tahun Baharu. Pasukan Tentera Udara mendakwa pada malam ambang Tahun Baharu 13 drone ditembak jatuh yang menyasarkan Kiev dan beberapa buah bandar lain. 32 lagi drone dilancarkan pada Tahun Baharu. Kesemua drone merupakan buatan Iran. Ketua Polis Kiev Andrei Nebitov dalam catatan di Facebook turut memuat naik gambar serpihan drone dengan tulisan Selamat Tahun Baharu dalam bahasa Rusia. Sementara itu, Moskow dalam reaksinya memaklumkan serangan terbabit menyasarkan kompleks pengeluaran drone. Kementerian Pertahanannya menegaskan serangan itu sekaligus berjaya mematahkan cubaan Ukraine untuk melakukan serangan pengganas terhadap Rusia dalam masa terdekat. Israel dengan angkuh menyifatkan resolusi Perhimpunan Agung PBB meminta nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung kesan perundangan susulan pendudukan haramnya di Palestin sebagai keji. Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu dalam satu mesej video dengan bongkaknya menegaskan kononnya orang Yahudi bukan penjajah di tanah mereka sendiri mahupun di ibu kota Baitul Maqdis dan tiada resolusi PBB boleh menyesatkan kebenaran sejarah itu. Larangan warga asing membeli hartanah kediaman di Kanada berkuat kuasa semalam. Langkah itu bertujuan memberi peluang kepada rakyat tempatan untuk memiliki rumah sendiri. Beberapa pengecualian dalam akta itu membenarkan individu seperti pelarian dan penduduk tetap yang bukan warga negara membeli rumah. Pada penghujung Disember, Ottawa turut menjelaskan bahawa larangan itu hanya akan terpakai kepada kediaman bandar, bukan hartanah rekreasi seperti cottage musim panas.
Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris Chelsea terikat satu sama dengan Nottingham Forest di tempat lawan. Raheem Sterling meletakkan The Blues di depan pada separuh masa pertama sebelum Serge Aurier menyamakan kedudukan pada babak kedua. Skuad kendalian Graham Potter itu kini menghuni tangga ke-8, 18 mata di belakang pendahulu Arsenal. Tottenham Hotspur pula tewas 0-2 kepada Aston Villa. Sementara itu, rekod kemenangan PSG tanpa tewas dalam mana-mana pertandingan sejak 20 Mac tahun lalu akhirnya lebur. Dalam saingan Ligue 1 Perancis awal pagi tadi, mereka tunduk 1-3 kepada pesaing terdekat Lens. Lens dan PSG masing-masing hanya tewas sekali dalam saingan Liga musim ini. Sekian berita yang disunting oleh